Penjenayah siber kini semakin berleluasa dan juga semakin licik serta cepat menyesuaikan diri dengan teknologi semasa. Sikap kurang cerna dalam perkara sebegini akan menyebabkan kita lebih terdedah dan lebih mudah menjadi mangsa. Justru pertahanan terbaik adalah kesedaran ke atas diri kita sendiri. Sentiasa berwaspada dan ambil tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 10 Mac 2023. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik, berikut merupakan penafian berita tular di media sosial oleh agensi yang bertanggungjawab melalui kenyataan media Pasukan Respon Pantas PRP, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam kenyataan semalam menafikan kesahihan dokumen tular bertajuk Perintah Segera dari Ibu Pejabat Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pejabat berkenaan juga menegaskan bahawa dokumen terbabit adalah palsu dan penipuan dengan menggunakan nama dan identiti mahkamah. Menurut kenyataan itu, orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa penipuan dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat pihak yang menyamar menggunakan identiti mahkamah. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Batu Pahat menafikan dakwaan satu rakaman nota suara yang memaklumkan kejadian banjir akan mengalami gelombang ketiga susulan pengepaman air empangan keluar. JPS dalam satu kenyataan menjelaskan tindakan tersebut hanya bertujuan untuk menjaga kestabilan struktur empangan serta dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. JPS juga menegaskan tiada pengepaman air menggunakan pam besar seperti ditularkan dalam rakaman nota suara tersebut. Media sebelum ini melaporkan kerja pengepaman air banjir Temenung tertumpu di Batu Pahat dan Segamat dan akan dijalankan oleh JPS dengan menggerakkan keseluruhan pam bagi membantu memastikan tempoh banjir dapat dikurangkan. Bagaikan melintasi kawasan tasik, itulah gambaran dapat diberikan ketika menyusuri 3 perkampungan di daerah Batu Pahat sebelum ini yang ditenggelami air selepas dilanda banjir pada 5 Mac lalu. Kerahsiaan data pembayar cukai di platform MyTax selamat dan terjamin kerana ia dilindungi oleh teknologi keselamatan data yang diiktiraf. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam satu kenyataan menjelaskan jaminan tersebut susulan dakwaan isu kebocoran data pembayar cukai yang tular di platform media sosial. Jelas kenyataan itu, LHDN memandang serius isu berkenaan. Antara dakwaan yang diterima ialah segala maklumat peribadi pembayar cukai boleh dicapai dengan mudah melalui platform MyTax dan tegas kenyataan itu lagi, LHDN meletakkan perkara tersebut sebagai keutamaan tertinggi dalam usaha meningkatkan keyakinan serta kepercayaan pembayar cukai terhadap perkhidmatan yang diberikan dalam urusan pentadbiran percukaian. Polis akan mengambil keterangan kedua-dua pemandu kenderaan dan saksi dalam kejadian buli jalanan di Lebuh Raya Seremban Port Dickson SPDH seperti tular di dalam media sosial TikTok. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'aruf berkata pada jam 10.30 pagi Khamis, pihaknya telah mengesan satu rakaman video tular berdurasi 16 saat di TikTok yang memaparkan kejadian buli jalanan yang telah disunting melibatkan 2 buah kenderaan. Jelas beliau, hasil siasatan lanjut mendapati kejadian berlaku lebih kurang jam 2 petang pada 30 Disember 2022 di Lebuh Raya SPDH menghala ke arah Port Dickson melibatkan seorang lelaki berusia 32 tahun yang memandu pacuan 4 roda dan juga seorang pemandu kereta lelaki berusia 52 tahun. Ujar beliau lagi, menerusi siasatan yang dijalankan, kejadian tular tersebut berpunca dari pertelingkahan kedua-dua pemandu di kawasan rehat dan rawat RNR Mambau sebelum ini.
Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuka 2 kertas siasatan sejak Mei lepas berhubung dakwaan kes salah laku dan penyelewengan kewangan seperti yang dilaporkan dalam artikel Rahsia Mafia Korporat Malaysia. Victor Chin Boon Long, peralat penguatkuasa terbongkar. Setiausaha PDRM Datuk Nursiah Saaduddin dalam kenyataan mengesahkan PDRM menerima laporan berhubung kes itu pada 25 Mei tahun lepas. Beliau berkata laporan itu menyatakan wujud salah laku dan penyelewengan kewangan melibatkan wang berjumlah 30.7 juta ringgit dalam pengurusan syarikat Kylie M Sendirian Berhad, anak syarikat milik Kylie Holdings Berhad. Beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan pecah amanah jenayah oleh ejen dan Seksyen 201 Kanun sama iaitu kesalahan menyebabkan hilangnya keterangan mengenai suatu kesalahan yang dilakukan atau memberi maklumat palsu mengenai kesalahan itu bagi mengelakkan pesalah daripada hukuman. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu Tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Menangani inflasi. Iaitu mengenai cacar monyet. Sebalik pada minggu ini, maka diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat. Bagi segmen notifikasi. Untuk minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia. Hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Skim keselamatan sosial pekerja secara berperingkat akan ditingkatkan. Kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso. 80% daripada caruman per keso bagi mengurangkan bebanan dan menggalakkan pekerja sendiri membuat caruman dalam skim pekerja sendiri per keso. 100 juta ringgit disediakan untuk memanfaatkan golongan yang bekerja sendiri. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita terus ke segmen Semasa. Hospital Cyberjaya berpotensi dijadikan hospital rujukan utama sebagai kesiapsiagaan menghadapi apa-apa bencana di pintu masuk negara iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ini kerana kedudukan Hospital Cyberjaya yang strategik. Beliau juga berkata kementeriannya sedang meneliti keperluan untuk menyediakan sebuah mesin pengimejan resonans magnetik ataupun MRI di Hospital Cyberjaya. Jelas Dr. Zaliha, ia bertujuan menampung keperluan semasa serta peranan hospital tersebut sebagai hospital rujukan bagi sebarang kejadian bencana KLIA dalam memastikan perkhidmatan kesihatan dilaksanakan sebaik mungkin. Semalam, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Hospital Cyberjaya itu yang dibina dengan kos kira-kira 508.8 juta ringgit. Dr. Zaliha dalam teks ucapan yang dibacakan timbalannya, Lukanisman Awang Sauni berkata area sukan lita antarabangsa Sepang dan Silicon Valley Cyberjaya juga akan dapat memanfaatkan perkhidmatan kesihatan di hospital tersebut. Pihak berkuasa tempatan PBT diseru untuk memberi tumpuan dan menyelesaikan isu berkaitan perancangan bandar atau kota besar bagi memastikan ia seimbang dengan pembangunan serta memenuhi keselesaan penduduk. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata, kejadian di bandar yang agak sesak serta kewujudan rakyat miskin bandar menunjukkan kelemahan dalam perancangan dan pembangunan di kawasan bandar. Kita bangunkan bangunan yang sergam indah, projek-projek mega, kerana itu perlu untuk membangunkan.
Tetapi kita lupa bahawa yang bekerja itu juga memerlukan perumahan. Jadi perumahan ketinggalan. Jadi akhirnya bila nak bangunkan perumahan, kos sudah meningkat, kos tanah melambung tinggi. Jadi sebab itu perancangan dari kota-kota besar ini sangat penting. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bakal bertemu pemain industri Korea dalam masa terdekat bagi usaha menambah baik perkhidmatan itu. Dan selain itu, sesi libat urus berkenaan turut memberi fokus dalam mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan pemain industri. Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang meneliti langkah penyelesaian terhadap kesemua perkara dibangkitkan pemain industri. Kebanyakan pemain industri sektor Korea menyatakan a lot of it has to do with operational cost. Some of the perhaps what some of them might see as uncompetitive behavior, and some of these things we are looking into. Tapi pihak SKMM sedang meneliti dan InsyaAllah kita akan ada sedikit langkah usaha ikhtiar untuk membantu to make a more level playing field. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menyaran dan mengalu-alukan sebarang inisiatif pendigitalan oleh penggiat-penggiat industri yang boleh memberi nilai tambah kepada industri pelancongan negara. Timbalan Menterinya, Khairul Fidaus Akbar Khan berkata saranan itu selaras dengan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Jelasnya, kecanggihan teknologi seperti data raya dan kepintaran buatan akan mengubah ekonomi global melalui keupayaannya mempercepat inovasi, meningkatkan semula pertumbuhan produktiviti dan mewujudkan lebih banyak permintaan berdaya tinggi. Terdapat cabaran-cabaran yang harus ditangani oleh penggiat industri pelancongan apabila kaedah perniagaan konvensional mereka tidak dapat menampung permintaan semasa pasaran. Kuota tambahan sebanyak 630 megawatt diperuntukkan bagi pembangunan projek penjanaan kuasa sumber tenaga boleh diperbarui. Menurut Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, kerajaan komited merangsang pertumbuhan dan pembangunan industri tenaga boleh baru TBB dan kecekapan tenaga bagi menyokong aspirasi negara ke arah neutral karbon. Dan kita juga akan keluarkan kerangka untuk akses pihak ketiga untuk tenaga boleh baru pada hujung tahun 2023 sebab banyak syarikat-syarikat yang ada komitmen ESG yang berkehendakkan tenaga hijau daripada pemaju-pemaju TBB. Dan ada beberapa mekanisme lain yang sedia ada yang kita nak perbaiki supaya proses-proses ini dapat dipercepatkan lagi. Selaras dengan hasrat untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia maupun di bandar ataupun di luar bandar, Shopee telah melancarkan kempen Jualan Rahmah Shopee dengan bertujuan untuk memastikan pengguna menikmati nilai yang terbaik apabila membeli barangan keperluan. Kempen Shopee ini menyambut seruan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di bawah inisiatif Payung Ramah yang disasar dapat membantu beban rakyat terutamanya bagi golongan B40 dan M40. Sepanjang tempoh kempen yang berlangsung dari 3 Mac 2023 hingga 30 April 2023, pengguna Shopee dapat menikmati penjimatan sehingga 40% dalam bentuk diskaun dan juga voucher penghantaran. Memeriahkan lagi persiapan dan sambutan Ramadan dan Hari Raya. Ketua Pemasaran di Shopee Malaysia, Kenneth Sow berkata, Shopee kekal komited menyokong kedua-dua komuniti dan penjual tempatan. Pihaknya berasa teruja kerana diberi peluang untuk bekerjasama dengan KPDN untuk turut menyumbang kepada inisiatif kerajaan melalui kempen Jualan Rahmah Shopee.
Projek transformasi perusahaan getah negara ataupun target yang dilaksanakan oleh kerajaan diharap dapat membantu aktiviti penjualan getah krip dalam konsep koperasi. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Siti Aminah Aching, projek ini dijangka dapat menambah nilai getah yang seterusnya akan memberi pulangan dan pendapatan yang lebih baik kepada pekebun kecil. Pihak kementerian telah melaksanakan pemberian insentif pengeluaran getah IPG yang bertujuan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah di pasaran rendah di samping mengelakkan pekebun kecil untuk terus menurun. Kementerian juga melaksanakan pemberian insentif pengeluaran latex IPL sebagai usaha memberi peluang kepada pekebun kecil getah menambah pendapatan dengan memberi gelakan untuk beralih kepada menghasilkan susu getah latex berbanding getah skerap ataupun kaplam. Sejumlah RM2 juta diperuntukkan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi membantu 5 buah negeri yang terkesan teruk akibat banjir. Menurut menterinya, Datuk Dr. Naim Mokhtar, bantuan akan diagihkan oleh skuad Musaadah Madani berupa barangan keperluan asas seperti makanan kering, beras, selimut, toto, kit solat dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan bantuan yang diberikan oleh agensi-agensi seperti Mawib sebanyak 1 juta, JAKIM sebanyak 500,000, Jawi 25,000, Masjid Putra sebanyak 20,000, Yapim 50,000, Yadim 50,000. Jadi sumbangan-sumbangan inilah kita harapkan akan membantu mereka-mereka yang sukar di sana. Sebanyak 60 unit rumah jenis berkembar diserahkan kepada nelayan di Melaka menerusi projek penempatan semula nelayan PSN. Projek tersebut memberi manfaat kepada 60 nelayan di sekitar negeri tersebut yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerajaan sentiasa peka dengan nasib dan kebajikan para nelayan serta meneruskan bantuan kepada nelayan dan penternak aquaculture. Biarlah duduk, kalau sebab kadar dia dapat mudahan. Kalau jual memanglah keuntungan segera, tapi nak cari rumah baru sekarang dengan di Melaka, di antara tempat yang rumahnya agak mahal. Jadi kalau kita nak beli rumah baru dengan 50,000 sekarang memang agak sukarlah. Jadi kita kena jagalah pemberian ini. Kalau beri sambung pada anak cucu itu lebih baiklah. Dan dengan itu, pastikan saya berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Saksikan SPM Rancak Penang pada 11 Mac 2023 di pekarangan Rumah P. Ramlee. Dan pada 12 Mac 2023 di Kampung Agong. Masyarakat Penang yang berbahasa Hokkien selalu berkata Pau Sua, Pau Hai, Pau Galeau Kilai yang bererti bukit pun ada, laut pun ada. Itulah keindahan Pulau Pinang. Selain daripada itu, Pulau Pinang juga merupakan tapak warisan dunia UNESCO dan syurga makanan. Semua pun ada. Jadi ikuti kami di SPM Rancak Penang. Dan seperang-perang sungguhlah indahnya. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Kini kembali dan kita akhiri pastikan sahih hari ini dengan segmen notifikasi.
Baik, ikuti naratif khas yang akan mengupas isu berkenaan dengan menyegerakan agenda digital negara bersama dengan tetamu jemputan iaitu Dr. Chris Daniel Wong iaitu Presiden bagi Dewan Perdagangan Digital Malaysia dan juga Dr. Muhammad Khairi Ahmad iaitu Pensyarah Kanan bagi Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan juga Komunikasi UUM. Saksikannya malam ini jam 9 malam. Anda juga boleh ikuti kami menerusi saluran berita RTM 123 juga menerusi MyTV Broadcasting 123, juga menerusi RTM Klik dan juga Facebook Live Berita RTM. Baik, selawat dan juga munajat perdana bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan dengan temanya Untuk Malaysia. Jangan lupa untuk ikuti bersama pada 11 Mac 2023 iaitu pada hari Sabtu jam 9 malam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Anda boleh ikutinya juga menerusi TV1, RTM Clip, Facebook RTM, juga menerusi YouTube Live JAKIM. Baik, konsert Glams Raya dibawakan khas untuk anda pada 11 Mac 2023 pada hari Sabtu jam 9 malam di Auditorium Perdana Angkasa Puri Kota Media dan antara artis jemputan antaranya adalah Ramlah Ram, kita ada Salamia Hassan, juga Azlan The Typewriter, Rizwan, juga bersama dengan Dayangko Intan, Siti Nurdiana, Tomo, Nabila Razali, juga ada Adila Hilda, Roshini dan juga Roshini Hashim. Bersama dengan pengacara kita Raja Azura iaitu Fikri Ibrahim. Baik, KL Park Festival masih lagi berterusan sehingga 12 Mac iaitu 23 di Taman Tasik Titi Wangsa. Dan ini merupakan kesinambungan daripada KL Orchid and Bonsai Show yang diadakan sebelum ini. Dan tema yang dibawakan adalah Malaysian Arts and Floral Gardens. Ia akan berlangsung dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Jangan lupa untuk hadir beramai-ramai untuk saksikan sendiri keindahan yang dibawakan dan masuk juga adalah percuma. Baik, Hari Kraft Kebangsaan ataupun National Craft Day dengan tema ini, Kraft Malaysia juga masih berlangsung sehingga 13 Mac dari jam 10 pagi sehingga 10 malam di Kompleks Kraft Kuala Lumpur dan merupakan kerjasama antara eCraft Bazaar, MyCraft Shopee, juga Craft on the Go dan Karya Neka. Baik, eksplorasi budaya kuis seni budaya dan ini adalah kategori terbuka di mana hadiah menarik disediakan iaitu berbentuk wang tunai dan juga sijil penyertaan di mana tempat pertama sebanyak RM400, tempat kedua RM300 dan juga sijil penyertaan, tempat ketiga RM200, keempat RM50 dan sagu hati iaitu penerbitan JKKN dan juga sijil penyertaan. Syarat penyertaannya adalah mudah di mana penyertaan adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia kecuali kaki tangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Setiap peserta hanya boleh menghantar hanya satu penyertaan untuk dinilai dan peserta hendaklah menjawab semua soalan. Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan penyertaan itu terbatal secara automatik. Dan antara lain adalah soalan-soalan adalah berkisarkan seni, budaya, warisan, adat resam dan juga pelancongan yang boleh dirujuk dalam portal rasmi pemetaan budaya. Baik, buah pinggang. Buah pinggang adalah dua organ dalaman berbentuk kacang sebesar genggaman anda. Pastikan anda memelihara buah pinggang anda dengan baik. Antaranya, kalau kita nak lihat sebenarnya fungsi buah pinggang ini terdapat lebih kurang 5 iaitu untuk menyingkir sisa buangan, juga untuk mengawal jumlah cecair, untuk mengawal tekanan darah, untuk mendidikkan penghasilan sel darah merah agar tulang kekal sihat. Baik, amalan gotong royong ketika musim banjir dan ini adalah amat penting untuk diketahui bagi melindungi komuniti kita agar jangan menjadi mangsa denggi. Yang pertama, aktiviti gotong royong bagi membersihkan persekitaran premis dari tempat pembiakan nyamuk Aedes, cari dan juga musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes sekurang-kurangnya 10 minit. Bubuh juga bahan pembunuh jentik-jentik di tempat takungan air seperti kolah dan juga tempat penyimpanan air. Juga lakukan semburan aerosol bagi membunuh nyamuk Aedes dewasa. Baik, sedikit lagi informasi mengenai air kelapa. Ia juga boleh memberikan antioksidan yang tinggi, menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga boleh memberikan kesihatan kulit yang cantik. Baik, sekian saja daripada kami di Pastikan Sahih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada waktu dan juga jam yang sama. Assalamualaikum, jumpa lagi.